Hello, testing. Okay, minta tolong siapa yang boleh dengar, minta tolong komen dekat dalam chat box sebelum kita mulakan kita punya webinar malam ni. Right, so minta tolong nak check dulu sound okay ke tak. Kalau sound okay, then kita akan proceed terus. Alright, boleh dengar Okay, nice. So untuk webinar malam ni, kita tak buat panjang pun. Saya just nak buat short explanation tentang impulsive corrective. Okay, sebelum ni saya ada explain juga dekat IGTV. Just kita nak recap balik dengan impulsive corrective punya knowledge malam ni, and then kita just buat analysis based on impulsive corrective. Alright. Okay, disebabkan sekarang ramai juga yang trade gold, and then gold pun banyak buat structure impulsive corrective. And then pair-pair lain pun macam GBP, JPY pun sekarang banyak buat impulsive corrective punya structure di intraday punya time frame. So you boleh gunakanlah benda ni. Alright. So untuk impulsive corrective okay, untuk impulsive corrective sebenarnya dia ada cycle. So untuk cycle impulsive corrective ni, market dia bergerak okay, dalam impulsive movement diikuti dengan corrective movement. Okay, corrective movement. Okay, kejap lagi saya akan terangkan apa ciri-ciri korektif, apa ciri-ciri impulsif. Alright, so ini adalah warna merah ni adalah korektif, yang warna hitam tu adalah impulsive movement. Okay. So basically impulsive and corrective. Apa maksud impulsive ni? Impulsive bermaksud movement yang mengikut arah trend. Okay, jadi sekarang trend yang kita lukis sekarang ni adalah downtrend. Jadi movement yang ke bawah ni kita panggil impulsive movement. Alright. So untuk korektif pula, korektif ni adalah movement yang bertentangan dengan arah trend, which is yang warna merah ni. Okay, disebabkan ini adalah downtrend punya movement, dan kenaikan, okay, setiap kenaikan tu kita panggil korektif punya movement. Alright. So yang tempat yang saya bulatkan warna merah, warna biru tu adalah korektif punya movement. So impulsive and corrective ni bergerak dalam bentuk cycle. Selepas impulsive movement, dia akan ada corrective movement. Okay. So selalunya macam ni. So selepas impulsive, dia akan ada corrective. Selepas impulsive, dia akan ada corrective. Okay. So sekarang kita dah tahu yang mana satu impulsive, yang mana satu corrective. Okay, kita dah tahu dah impulsive ni dia bergerak mengikut arah trend. So maksudnya dalam sesuatu trend tu kita dah tahu dah yang mana satu impulsive, yang mana satu corrective. Cuma kadang-kadang korektif ni dia tak bergerak macam apa yang saya lukis sekarang ni. Okay. Korektif ni dia boleh jadi dia macam impulsif juga, dia naik dengan strong. Okay. Dia tak jadi macam apa yang kita lukis ni. Okay. So that's why untuk setup impulsif korektif ni kita akan trade bila ada structure yang jelas sahaja. Okay. Kalau tak ada structure yang tak jelas yang macam ni, okay, kalau tak ada, kalau structure yang terjadi selain daripada yang apa yang kita lukis kat whiteboard ni, itu bermaksudnya setup tu tak strong lah. So sekarang ni kalau market jadi sebiji macam ni, okay, and then ada lagi pattern-pattern korektif yang lain juga kita akan belajar depan ni. So kita boleh consider itu adalah good setup untuk impulsive and corrective. So basically impulsive corrective punya setup saya boleh katakan ini adalah setup yang agak high probability. Dia mempunyai high probability punya setup disebabkan movement impulsif sebelumnya. Okay, selalunya okay, bila market bergerak dalam impulsive movement, dia akan bergerak dengan sangat-sangat laju. Okay, so selalunya bila ada setup yang macam ni, bila kita masuk ke arah impulsive movement macam ni, kita punya take profit akan jadi lebih cepat lah. Okay, so disebabkan apa? Disebabkan dia punya ciri-ciri impulsive and corrective. Jadi sekarang saya nak buat perbezaan antara impulsive dan corrective based on dia punya ciri-ciri dia. So kita nak buat perbezaan. Okay, saya bagi dua. Okay, so dekat sini adalah impulsive. Kat belah kanan adalah corrective. Apa ciri-ciri impulsive and corrective ni? So untuk impulsive movement, dia punya pergerakan adalah pergerakan yang sangat laju. Pergerakan laju lah. So
So korektif ni bertentangan dengan impulsif, dia pergerakan dia slow. Right. So benda ni adalah benda yang sangat-sangat jelas untuk kita tengok dalam chart. Okay, which is kita tengok je kita tahu yang mana satu pergerakan laju, yang mana satu pergerakan slow. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok impulsive movement, kita bandingkan dengan korektif punya movement, okay, bilangan candle dia akan berbeza. So bilangan candle dalam korektif punya movement, kalau kita tengok dekat korektif punya movement, dia akan buat candle yang agak banyak, tetapi dalam size yang kecil. Okay, dia punya candle dia agak banyak tetapi dalam size yang kecil. So kita boleh conclude dekat sini pergerakan dia slow. Bila candle ada banyak, so dia mengambil masa yang lama. Let's say ini adalah candle H1. So satu candle tu adalah 1 jam. So mungkin dia mengambil masa 1, 2, 3, 4, 5 ataupun lebih candle. So 5 jam ataupun lebih. So selalunya impulsive movement pula dia bergerak dalam strong movement. So bila strong movement, selalunya impulsive movement ni dia akan buat candle yang besar-besar. Kadang-kadang satu movement impulsif tu dia ambil masa dalam 2 ke 3 jam sahaja, which is dalam candle H1 lah. Kadang-kadang dia ambil masa dalam 3 jam saja ataupun 3 candle je untuk dia bergerak dalam impulsive movement. Okay, the rest of the time dia bergerak dalam corrective movement. So dekat sini lah ramai orang trap. Dia trap kat sini, dia buy, dia sell, dia buy, dia sell, dia buy, dia sell. And then account dia dah total loss dekat kawasan corrective movement ni. So bila dia dah start buat impulsive movement dekat sini, account dia dah tak ada duit dah nak trade. So biasanya berlaku macam tu lah. So benda-benda ni kadang-kadang benda ni lah yang membuatkan orang keliru. Okay. So bila ada impulsive movement ni pula, dekat sini lah juga ada orang entry di kawasan bawah ni. Which is bila dia dah tengok ada movement yang strong, kan? Bila dia dah tengok ada movement yang strong, dia takut movement dia pergi jauh lagi ke bawah. Apa yang dia buat adalah dia entry di kawasan bawah ni. Then market buat apa? Market start buat corrective movement ke atas. So bila market buat corrective movement ke atas pula, dia dah expect okay market nak bertukar trend jadi uptrend. Dia close sell dia kat bawah ni, which is dia cut loss, and then tukar pula kepada buy. Lepas tu bila market turun ke bawah balik buat impulsive movement, still dia akan loss kat situ. So jadi itulah dia punya cycle apa yang trader selalu buat. Alright. So untuk elakkan benda tu, kita kena fahamlah yang mana impulsif, yang mana korektif. So apa yang kita nak buat adalah kita nak masuk di permulaan impulsif punya movement. Maksud dia kita nak masuk di permulaan ini. Okay, sekejap saya padam dulu. Okay, so impulsif movement kita nak masuk di kawasan permulaan impulsive movement. So that kita punya trade tak adalah tertinggal sangat. Okay, mungkin akan kita tak dapat pucuk dekat atas ni. Okay, tapi kita akan dapat dia punya awal pergerakan impulsive movement lah. Okay, so that cukup untuk kita makan kita punya impulsive movement yang ini. Alright. So itu adalah perbezaan yang pertama, pergerakan laju and pergerakan slow. Okay, perbezaan yang kedua adalah dia punya sekejap saya tukar color. Okay, perbezaan yang kedua adalah dia punya pergerakan. Okay, impulsif ni dia bergerak dalam size yang besar lah. Maksud dia pergerakan dia sekali dia bergerak, dia akan bergerak kalau candle H1 mungkin dalam 100 pip ataupun 150 pip. Itu kalau GBP JPY. So ikut pair lah. Kalau gold selalunya, kalau based on gold sekarang, apa yang terjadi dekat gold sekarang, selalunya once dia buat impulsive movement, dia bergerak dalam 1,500 ke 2,000 points macam tu lah. Okay. So basically impulsive movement ni pergerakan dia akan jadi besar. Okay. So untuk corrective movement pula, dia punya pergerakan dia akan jadi kecil je. Pergerakan dia kecil. Okay. So maksud dia pergerakan kecil dia macam mana?
Okay, once dia dah naik dekat sini, let's say kalau kita nak compare pergerakan dia daripada impulsive movement dengan corrective movement ni, okay, kalau kita tengok impulsive movement ni selalunya dia akan buat pergerakan yang sangat-sangat besar, okay, which is kadang-kadang dia ambil 2 candle je. Tetapi, okay, masa dia buat corrective movement ni pula, dia akan buat candle kecil-kecil. Okay, dia akan buat candle kecil-kecil macam ni. Okay, so basically, kalau kita tengok based on kiraan pips daripada atas ni sampai bawah ni, mungkin dia boleh pergi dalam 100 pip dalam masa 2 jam sahaja, which is kalau ini adalah candle H1. Kalau corrective movement pula, kalau kita tengok candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dia mengambil masa beberapa jam untuk completekan. Kalau kita tengok daripada bawah ni sampai ke atas ni, mungkin pergerakan dia dalam 50 pip sahaja. Tetapi dia mengambil masa mungkin dalam setengah hari. Okay, mungkin dalam 1 hari. Okay, disebabkan apa? Sebabkan pergerakan dia slow and pergerakan dia kecil. Sebab tu dia mengambil masa yang lama untuk bergerak dengan movement yang kecil ni, 50 pips. Berbeza pula dengan impulsive movement, selalunya dia ambil masa yang sekejap untuk bergerak dengan price yang besar lah, bergerak dengan jauh ke bawah. Okay, so itu adalah perbezaan yang sangat-sangat ketara. Dua benda ni kita tengok saja, kita dah boleh tengok, kita dah boleh tahu dah yang mana satu impulsif, yang mana satu korektif. Okay, macam mana kita nak tentukan pair apa nak trade. Okay, basically untuk pair, untuk impulsif korektif ni, dia takkan ada 24 jam terjadi, cantik je macam ni. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita cari, okay, dalam forex ni ada banyak sangat pair. Okay, kita ada banyak sangat pair. So let's say you adalah intraday punya trader, you nak trade dekat M15. Kalau you trade dekat M15, at least satu hari tu mesti ada 2 ataupun 3 pair yang membuat impulsif korektif yang sangat-sangat cantik. So dekat situlah peluang you nak entry. You tak perlu nak masuk dekat semua pair untuk make money. You perlukan pair yang menunjukkan setup yang valid sahaja untuk you make money. Okay, let's say you buka Euro USD tak ada setup, you buka GBP USD tak ada setup, semua pair tak ada setup, let's say major pair tak ada setup, you buka lah setup minor pair pula kan. So you cari, kalau ada setup impulsive korektif yang clear, then you masuk, then cukuplah untuk hari tu. So you tak perlu fokus on quantity. Sebab kalau you nak fokus on quantity, saya bagi tahu awal, untuk setup yang macam ni bukan 24 jam akan jadi cantik macam ni. Okay, ada certain time sahaja market akan bergerak cantik macam ni. So bila market menunjukkan setup yang jelas macam ni, so itulah kita punya job untuk dapatkan peluang tu. Kita ambil peluang yang ada. Alright. Sebabkan saya boleh katakan setup yang ni adalah setup yang sangat-sangat senang and sangat-sangat profitable. Alright. So ini adalah pergerakan. Ini adalah perbezaan yang kedua. Okay, so kita nak tengok ke perbezaan yang ketiga. Alright, so untuk perbezaan yang ketiga, untuk impulsive movement, dia punya movement adalah consistent. Okay, saya letak sini consistent movement. Right, and then untuk korektif pula, inconsistent movement. Right. So, kita boleh tengok dia punya movement tak consistent ke based on dia punya high and low. Okay, so kalau you tengok dekat apa yang saya lukis ni, okay, kejap lagi kita akan tengok chart juga. So, you all boleh tengok contoh-contohnya. Okay, basically dekat impulsive movement ni, kenapa kita cakap dia adalah consistent? Selalunya dia akan bergerak dengan satu arah sahaja. Okay, maksud satu arah ni, dia jarang membuat zigzag macam ni. Dia jarang membuat minor high, minor low macam ni lah. Maksud dia pergerakan dia satu je. Dia turun. Dia naik macam tu. Kan, satu candle besar ataupun satu candle satu candle yang laju lah. So, basically dekat impulsive movement dia, kita boleh katakan ini adalah consistent punya movement. And then, kalau kita tengok dia punya movement pun, sewaktu dia buat impulsive punya movement, dia akan jadi candle, let's say ini adalah bearish, selalunya dia akan buat candle bearish saja dekat dalam ni.
Kalau dia bullish pula, dia akan buat candle bullish sahaja. Okay, mungkin ada candle bearish satu ataupun dua, tapi tak berapa nak banyak sangat lah. Compare tu corrective movement. Okay, semasa dia buat corrective movement, kalau you perasan, kalau you tengok color, kalau you classify candle tu based on color, which is kalau saya letak color bull candle tu adalah warna hijau, bear candle tu warna merah. Okay, bila you letak perbezaan color macam tu, lagi satu sebab kenapa dia tak konsisten adalah disebabkan dia ada buat minor high and minor low. Maksud dia buat minor trend. Okay, kat sini. Minor high, minor low menyebabkan orang confuse sama ada trend sekarang dah bertukar ataupun belum. Okay, sebab apa orang expect sekarang adalah pertukaran trend, bermaksud ada high yang menaik, ada low yang menaik. Okay, tetapi ini adalah sebenarnya minor movement untuk corrective movement sahaja. Okay, sebabkan dia punya strength adalah sangat-sangat weak. Okay, so that kita still consider ni adalah corrective movement. Dia belum bertukar trend lagi. Okay, line sangkut ke? Test. Lama, line sangkut ke? Ada yang lain ada problem tak dengan line? Saya punya signal full ni. Okay, yang lain ada masalah tak dengan line? Sebelum saya sambung, saya nak check dulu. Ada Okey, dah ada balik. Okey. Alright, saya sambung Okey, kalau macam line stuck ke apa ke, just refresh je nanti. Alright. So, ini adalah perbezaan yang ketiga. Kita nak masuk ke perbezaan yang terakhir. Okey. Alright. Okay. So, kita nak masuk ke perbezaan yang terakhir, which is semasa dia buat impulsive punya movement, dia akan shadow dia akan apa nama? Right. So, semasa dia buat impulsive punya movement, jarang kita akan nampak shadow yang panjang-panjang. Okay, kalau satu candle tu kadang-kadang dia ada shadow atas bawah kan. So, impulsive movement selalunya jarang itu akan berlaku. So, impulsive movement selalunya candle dia ada shadow yang kecil je. Shadow yang kecil mungkin macam ni. Okay, kalau bahasa candlesticknya orang panggil ni marubozu kan. So, mungkin macam ni. So, dia tak ada shadow yang menyebabkan kita confused. Tetapi, masa dia buat corrective punya movement pula, okay, selalunya lah, candle dia akan banyak shadow atas bawah. Macam ni. Menyebabkan kita confused. Yang mana satu dia nak pergi ni? Sekejap shadow panjang kat atas, sekejap shadow panjang kat bawah. Jadi, dekat sini kenapa dia buat shadow yang macam ni? Sebabkan, kalau kita zoom in sebenarnya dalam time frame kecil, dia buat zigzag yang macam ni. Dia ada minor trend dia. Macam ni. Sebab itulah berlakunya shadow panjang atas bawah macam ni. Alright. So, itulah perbezaan impulsive and corrective. So, basically perbezaan yang ni agak simple untuk kita tengok. Kalau kita tengok dekat chart pun kita dah boleh tahu dah yang mana satu impulsive, yang mana satu corrective. So, so far untuk perbezaan ni ada soalan tak? Sebelum kita nak tengok ke chart dan kita nak tengok perbezaan yang mana satu impulsive, yang mana satu corrective dekat dalam MT4 punya chart lah. Okay, lepas tu kita akan study apa bentuk-bentuk corrective and then macam mana kita nak trade impulsive corrective punya movement ni. Right? Okay, so untuk topik yang kita dah cover ni, ada soalan tak? Okay, any questions? Boleh tanya dulu kalau ada soalan yang nak tanya sebelum saya sambung ke contoh-contoh dekat dalam real chart.
Kadang-kadang korektif pecah tu macam mana. Okay, kejap lagi kita akan belajar dia punya korektif, bentuk-bentuk korektif yang ada. So basically kalau market tu terjadi macam korektif tu macam tak betul ke, lepas tu macam korektif tu tak jelas macam ni ke, dia kadang-kadang movement trend dia macam ni, straight macam ni kan. So kalau berlakunya macam ni, so kita tak boleh nak gunakan impulsif korektif lah. Macam yang saya cakap sebelum ni, saya dah explain dalam IGTV saya terbaru dekat dalam IG tu, kita trading forex ni, kita kena ikut market. Kalau market buat macam ni, kita kena ada strategi untuk tackle market macam ni. Kan, let's say ada situasi A. Kan, situasi A pula market bergerak macam ni. Okay, kalau market bergerak macam ni, kita adalah strategi-strategi untuk kita tackle market yang macam ni. Tapi kalau market bergerak weak macam ni pula, macam mana kita nak tackle? So, kita kena ada strategi yang untuk kita tackle benda ni, which is kita boleh gunakan trend line, kita boleh gunakan supply and demand, kan? So, kita kena tahu banyak benda. So, that's why satu ilmu, saya boleh katakan satu ilmu sahaja tak cukup untuk kita tackle ke semua jenis market dalam forex ni. So, kita kena tahu jenis-jenis market tu and then macam mana kita nak tackle market yang macam tu. Okay? Boleh katakan kalau satu teknik sahaja tak boleh gunakan kepada semua jenis market. Okay, sebab tu kalau you pernah guna EA, which is expert advisor, okay, kalau expert advisor tu based on technical analysis, okay, ini adalah expert advisor based on technical analysis ataupun robot based on technical analysis. Saya belum jumpa lagi yang mempunyai winning rate 80% ke atas. Okay, you all boleh carilah dekat dalam Google ke mana ke. Even dekat dalam Google ke apa ke, dia claim dia punya EA adalah 80% winning rate. Cuba you try dekat real market. Okay, so saya sebelum ni saya dah gunakan banyak indicator, banyak expert advisor. Okay, so saya belum jumpa lagi expert advisor yang mempunyai 80% win rate ke atas. Sebab apa? Expert advisor based on technical analysis, dia menggunakan satu rule sahaja, which is satu teknik sahaja untuk run 24 jam. Which is market dia tak bergerak, okay, dia tak bergerak dengan structure yang sama dalam masa 24 jam. Sebab tu, expert advisor based on technical analysis memang tak akan survive dalam 24 jam punya market. Melainkan you on expert advisor tu, let's say you expert advisor you adalah based on stochastic indicator ataupun apa-apa oscillator lah, okay, which is oscillator based, the best is on weak market structure, and then you bila ada weak market structure je baru you on you punya EA, then run macam tu, then it's okay. Tapi benda tu akan menyusahkan you lah, kan, baik you analisis sendiri, trade manual je macam tu. So basically sebab itulah macam saya dah study beberapa ratus EA dah sebelum ni. Sebab sebelum ni kita nak buat farm manage, kita dah terfikir kita nak buat EA kan. So dalam kepala otak saya, EA kalau you if you gunakan expert advisor based on technical analysis, belum ada lagi saya jumpa yang mempunyai winning rate 80% ke atas. Melainkan you gunakan kalau you setakat nak dapatkan 5% per month ataupun 3% per month ataupun 10% per month, itu boleh dikatakan achievable lah kalau menggunakan EA. Sebab EA boleh katakan ada yang 60% win rate, ada yang 70% win rate. Dia adalah based on market structure lah. Kalau market structure tu cantik, then EA tu akan perform lah. And then EA ni pula dia kena kita kena gunakan margin yang sangat-sangat sikit. Tak boleh gunakan margin yang besar lah, sebab robot dia tak tahu bila market cantik, bila market tak cantik, kan. So robot tu pula dia disiplin menggunakan satu strategi saja. So that's why apa yang saya nak sampaikan kat sini adalah dalam kesemua market yang terjadi dalam forex ni, tak kisah dalam forex ke, dalam stocks ke, okay, dia akan ada different type of market structure. Jadi kita kena ada different type of strategy untuk kita tackle different type of market structure. Okay, dia macam kereta lah. Let's say you bawa GTR, kan, you bawa GTR and then lepas tu you ada kereta GTR ataupun Mustang, kan. You ada dua kereta, GTR dengan Mustang. Okay, GTR dengan Mustang. You akan letak barang yang sama ke dalam tu untuk modify, untuk bagi dia laju? Takkan barang yang sama. Sebab kereta dia lain. So barang-barang dia akan jadi lain untuk boost performance dia, kan. So macam tu juga semua benda dalam dunia ni. Okay, setiap benda
ada cara dia tersendiri untuk kita tackle benda tu. Okay, macam market ni, setiap market structure ada cara tersendiri. Alright. So sebab itulah untuk impulsive corrective movement ni, macam saya cakap, dia tak akan terjadi 24 jam cantik macam ni. Jadi apa yang kita perlu buat, kita perlu tunggu. Okay. Kalau kita nak disiplin diri kita, nak gunakan impulsive corrective sahaja dalam trading kita, so kita kena tunggulah. Ada setup baru kita masuk. Okay. Nak entry kat impulsive tu, kena ada impulsive corrective yang dah terjadi sebelumnya tu ke baru strong the next impulsive corrective. Okay, kejap lagi saya akan bagi tahu cycle. Dia selalunya untuk entry impulsive corrective, kita kena ada at least 2 ni lah. 1, 2. Okay. Yang ketiga ni, dia tak jadi lagi pun tak apa. So maksud dia macam ni saya lukis So let's say lah, market sekarang ada uptrend kan. Okay, tiba-tiba ada satu impulsive movement and then satu corrective movement macam ni. So ini adalah impulsive corrective yang sangat-sangat jelas. Dan kita nak tunggu apa? Sekarang kita nak tunggu dia nak buat impulsive movement ke bawah macam ni. So dekat sinilah kita akan entry. Macam itulah. Basically kita kena ada 2 fasa ni. Fasa impulsif yang pertama, fasa korektif yang kedua. Dan dah boleh cari setup dah. Okay. So kalau impulsif punya dekat mana kita nak entry So untuk entry impulsive movement, impulsive korektif ni, entry dia sangat-sangat simple. Okay, saya akan terus bagi tahu kat sini. So untuk entry impulsive korektif ni, kita akan buat trend line. Okay, trend line ni apa maksudnya? Kalau siapa-siapa yang belum tahu apa itu trend line ni adalah support and resistance yang support and resistance, kira boleh katakan dynamic support and resistance lah. Maksud dia bukan horizontal punya support resistance. Dia adalah support and resistance tapi dia punya angle dia berubah-ubah. Maksud dia ada yang 90 darjah, ada yang tak adalah sampai 90 darjah kan. Ada yang dalam 30 darjah, ada 40 degree macam tu. So, macam mana kita nak lukis trend line ni? Kita akan connect high and lows. So, bila dia buat corrective movement, macam saya cakap, bila dia punya movement dia tak konsisten, dia akan buat high and low, minor high and minor low. Jadi apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita akan connect ke semua low dia. Okay, kalau you nak connectkan ke atas pun boleh, kalau kita nak tengok pattern yang jelas kan. So basically kita akan buat trend line lah dekat dia punya low kalau itu adalah downtrend. So apa yang kita nak buat adalah kita nak entry based on breakout and close di luar kawasan corrective structure dekat sini. Okay, so bila ada breakout and close di luar kawasan corrective structure dekat situ, okay, dekat sini, okay, so breakout and close dekat luar kawasan corrective structure ni adalah kita nak tengok breakout tu adalah strong breakout. Maksud dia candle yang daripada atas ni sampailah dia buat breakout tu, kita nak tengok candle yang strong, besar-besar. Kalau setakat candle yang daripada atas ni sampai ke bawah ni, dia turun dengan candle kecil-kecil je semua, kita tak nak ambil. Sebab itu mungkin boleh jadi fake breakout. Okay, so untuk validkan breakout tu adalah strong, apa yang kita nak buat? Kita tengok, kita perhatikan daripada atas ni sampailah di breakout tu. Okay, nak senang cerita, once dia dah breakout tu, kita perhatikan dia punya movement daripada atas ni. Sampailah di breakout tu, kita tengok candle dia kecil-kecil ke ataupun strong movement. Kalau strong movement, itu adalah setup yang terbaik untuk impulsive and corrective punya setup. Okay, jadi apa yang kita buat once dia dah breakout and close di luar kawasan trend line yang kita lukis tadi, kita akan entry terus sell kat sini. Okay, entry terus sell kat sini dan stop loss kita letak mana? Kita akan letak dekat previous high. Okay, so dekat TP pula macam mana kita nak letak? Okay, disebabkan saya boleh katakan untuk teknik yang ini, impulsive and corrective ni, dia mempunyai win rate 80%. Okay, boleh dikatakan 80% ataupun 90%, depends on market structure. And depends on timing juga you trade. Kalau you trade intraday, let's say you trade GJ, okay, kalau you trade intraday, you trade pula timing yang betul, let's say dalam pukul 4 ke pukul 5 ke, ada setup yang cantik macam ni, then boleh katakan win rate you boleh naik dalam 90% macam tu. Alright, so disebabkan dia punya win rate agak tinggi, jadi kita boleh gunakan risk to reward ratio 1:1 ataupun 1:2. Maksud dia kat sini, kalau sell dengan stop loss you dalam 30 pip, TPU akan jadi 30 pip juga. Okay, itu kalau you ambil 1:1. Okay, kalau you nak ambil 1:2, kalau stop loss you 30 pip, TPU ambil 60 pip. So maksudnya 2 kali ganda lah daripada kita punya stop loss. So sama juga. Macam setup bawah ni, kita buat line. Kalau breakout and close kat situ, kita akan sell.
stop loss kat sini dan kita akan ambil risk to reward ratio 1:1 ataupun 1:2. Kalau nak senang ambil 1:1 je lah. Sebab kadang-kadang ada ada yang takut kan, ada yang macam rugilah kalau tak ambil sampai bawah kan. You boleh gunakan break even. Kalau macam let's say once market dah sampai kat 1:1, you move you punya stop loss dekat you punya sell tu. So that jadi break even lah. So you just move you stop loss kat bawah. Every time dia sampai 1:1 macam tu. Every 30 pip yang dia move, you movekan stop loss macam tu. Ada strategi lain lah untuk you apply benda tu. Tapi untuk secara simpelnya, you boleh gunakan 1:1 ataupun 1:2. Alright, sebab benda ni akan jadi laju tau. Sebab impulsive movement ni adalah movement yang sangat-sangat laju. So dia akan ambil masa yang sekejap sahaja untuk complete. You punya TP pun akan ambil masa yang sekejap sahaja. Alright, tapi kalau dia break trend line tapi candle move terlampau besar macam mana ya? Sebab kalau entry candle movement besar, stop loss atas korektif tu jadi lebih 50 pip. So kalau candle dia terlampau besar macam tu, kita tak nak ambil lah kan. Sebab kadang-kadang kalau ada news ke apa kan, kalau kadang-kadang let's say, saya kena padam dulu ni serabut kalau nak lukis. Okay. So Fahmi ni tanya, kalau candle yang close tu dia terlampau besar kan, let's say macam ni, besar macam ni. Kalau let's say dia punya candle terlampau besar macam ni, so kita tak nak lah ambil sebab dia dah break low tu, dia dah break trend line, lepas tu dia break low sekali, previous low. So benda ni kita tak nak ambil lah, as long as dia tak break lagi previous low tu kan. Maksud dia bila dia break out trend line tu, dia tak sampai lagi kat previous low tu, boleh je kita nak ambil. Sebab kan untuk TP yang macam ni kita boleh gunakan Fibonacci expansion. Dalam YouTube saya ada ajar tentang Fibonacci expansion, di mana kita akan tarik Fibonacci expansion tu dari point 1, point 2 dan point ketiga, dan kita akan dapat FE 100. So FE 100 tu lah TP kita. Selalunya FE 100 tu boleh katakan 70% akan hit. TP FE 100 ni lah. So boleh gunakan yang tu juga untuk dapatkan take profit you. Tapi macam kalau yang Fahmi tanya tu, kalau macam dia punya breakout dah terlampau besar kan, dia dah breakout sekali dengan previous low dia, kita tak nak ambil lah trade yang tu. Kita just tunggu yang lain. Yang tu kadang-kadang news boleh terjadi macam tu. Okay, risk and reward ratio kena konsisten. Tak semestinya. Kalau you nak guna, kalau you rasa macam trade tu boleh pergi jauh, then you boleh gunakan risk to reward ratio 1:2, 1:3. Depends on you punya strategi masing-masing. Tapi kalau you jenis yang nak konsisten satu saja rules you, 1:1 saja, then tak ada masalah. Gunakan 1:1 saja. So basically sama je semua. 1:1 ke 1:2 ke. Sebab kalau 1:2, let's say market dah pergi, dia tak pergi sampai pun TP you kan, dia reverse balik, mungkin dekat situ you dah rugi dah kan. So mungkin 1:1 tu dia punya win rate dia akan lagi tinggi. Sebab apa? Sebab dia punya possibility untuk hit TP tu agak tinggi lah kan. So 1:2 tu mungkin dia akan kurangkan possibility dia untuk hit TP tu, kurangkan sikit je lah. Tapi selalunya once market dah bergerak sangat laju, impulsive movement ni, selalunya TP akan kena lah. Okay, so far okay tak? Ada soalan lain tak sebelum kita masuk pada contoh-contoh? Okay, kalau tak ada boleh komen faham ke, jelas ke. Okay, supaya saya boleh tahu you all dah faham. Okay, boleh faham Okay, so kalau faham, saya nak pergi ke contoh-contoh impulsive korektif dekat dalam real chart.
Alright, so saya nak share screen kejap. Okay. So macam saya cakap, gold sekarang banyak sangat berlaku impulsive korektif. Okay, banyak sangat berlaku impulsive korektif movement. So kita boleh ambil peluang yang yang adalah sekarang ni untuk trade. Okay, so basically impulsive korektif yang sangat-sangat clear saya tunjuk dekat sini. Dekat sini ada satu. So dia buat impulsive movement kat bawah, and then nampak tak? Dia buat movement yang tak konsisten macam ni. Macam saya cakap, impulsive movement selalunya dia bergerak dalam konsisten. Jarang dia berlaku movement yang macam ni. Kan? So pergerakan dia straight ke bawah. And then kalau kita compare pergerakan yang ini dengan pergerakan yang ini, kalau kita tengok movement dia, masa dia naik ni dia buat zigzag ataupun dia buat minor high and minor low. Jadi dekat situlah peluang kita untuk buat trend line. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan buat trend line kat situ. So trend line ni macam mana kita nak buat? Basically kalau saya akan buat trend line based on price yang banyak touch lah. Saya tak kisah. Selalunya saya akan ambil shadow lah. Saya tak ambil body, saya ambil shadow. Macam ni. So saya akan ambil hujung tu, hujung shadow tu. So that dia lagi precise. Kan ada orang ambil body kan. Tapi saya fokus kepada shadow. Sebab shadow tu pun price juga. Maksud dia price pun dah pergi ke situ juga. Kenapa kita nak kena ambil body? Alright. So basically yang inilah saya akan buat. Saya akan buat trend line, which is saya akan buat counter trend line, and kita akan tengoklah beberapa pattern dia. Kalau macam ni, which is pattern yang sangat simple, which is yang ini adalah kita panggil pennant punya pattern. Okay. So korektif ni ada beberapa pattern. Ada pennant pattern, ada channel pattern, dia ada triangle pattern, dia ada irregular triangle. Okay, kejap lagi kita akan belajar dia punya different type of pattern dalam korektif punya movement. Alright, so ini adalah setup yang sangat-sangat clear, which is ada breakout di luar kawasan korektif punya movement, and kita boleh entry lah dekat sini. Okay, kita boleh entry dekat sini, kita boleh entry sell dekat sini dengan stop loss dekat atas ni. Jadi macam saya cakap, dia punya take profit kita boleh ambil 1/1 ataupun 1/2. Okay, ini stop loss dia lebih kurang dalam 849 point. So TP kita boleh ambil 849 point jugalah. Itu kalau 1/1. Kalau 1/2 kita boleh ambil dalam 1600 macam tu kat bawah ni. Okay, ataupun nak gunakan Fibonacci expansion punya strategi boleh juga. Tapi yang ini saya tak ajar malam ni lah. Saya akan, yang nak belajar boleh tengok dekat YouTube. Alright. So kita akan ambil FE 100 kat sini. So dekat sinilah TP kita. So dekat situ FE 100 tu TP kita lebih kurang dalam 1/1.5 macam tu. 1/1.5. Lebih kurang dalam 900 point. Okay. Lebih kurang 1/1 juga tu sebenarnya. Alright. Ada recording tak video ni? Ada, jangan risau. Alright. So ini adalah salah satu contoh yang sangat clear impulsive and corrective punya movement. Ini adalah time frame M15. Kalau you nak kalau you nak stop loss yang lebih kecil, you boleh buka dekat time frame M5 juga. Kan? Ada je. Dekat time frame M5 pun ada. Tak ada masalah. Tak ada istilah yang M5 tak boleh trade ke apa ke. Kalau ada impulsive corrective yang clear, M5 pun boleh. Even M1 pun boleh. Okay? Macam apa yang kita tengok sekarang ni. Nampak? Kat sini. Based on ciri-ciri yang saya dah ajar tadi, nampak tak? Dia punya impulsive punya movement, nampak tak? Consistent color. Maksud dia color dia biru je dekat sini. And then candle dia agak besar dekat sini. And then kalau compare tu corrective punya movement pula, nampak tak? Color dia bercampur-campur. Biru, merah, biru, merah, biru, merah. And then kalau kita tengok shadow dia pula, nampak tak? Almost every candle ada shadow atas bawah. Kat sini. So kita dah boleh consider ini adalah corrective punya movement. Ini adalah impulsive punya movement. Jadi bila ada movement yang macam ni, cantik macam ni and sangat-sangat clear yang macam ni, apa kita boleh buat? Kita buatlah trend line. Macam saya suka buat shadow. Daripada shadow ke shadow kan. So basically kalau yang trend line yang macam ni, kita boleh, ini adalah pattern juga. So basically kalau kita ambil based on breakout and close di luar kawasan impulsive corrective movement ni, kita akan entry dekat atas ni lah.
So kalau macam saya akan entry kat atas ni, saya tak ambil dekat bawah ni sebab ini dia, kalau kita buat trend line ni betul-betul kat shadow, dia tak close lagi kan. So dekat atas ni adalah confirm close. So kita punya entry adalah kat atas ni, kita punya stop loss kita akan letak bawah ni lah. So basically entry dengan stop loss kita berapa ni? Dalam 527 points, kita punya TP 1:1, 527 points juga. So which is dah kena dekat sini. Kalau kita ambil 1:2 dalam 1000 points pun dah kena juga. Okay, so macam saya cakap, setup ni tak 24 jam terjadi, tapi once setup ni jadi, saya boleh katakan setup ni adalah 80% winning rate. Sangat-sangat tinggi dia punya win rate. Alright, so you kena tunggu structure yang jelas macam ni, dan barulah you apply setup yang macam ni. So kalau structure dia tak jelas yang macam ni, tak berapa nak jelaskan. So strategi apa yang nak guna? You boleh gunakan strategi support dan resistance, you boleh gunakan strategi candlestick pattern. So banyak lagi strategi yang you boleh apply dekat dalam different type of market structure. Right? So kita akan belajar sikit demi sedikit. So saya tak akan ajar dalam satu webinar kan. So kita perlukan masa lah benda ni. Saya akan ajar slow-slow. So that's why kita akan buat monthly webinar. Okay. Setiap bulan saya akan ada at least satu webinar. Kita akan belajar ilmu-ilmu baru. Alright. So saya ajar impulsive corrective ni sebabkan saya nampak dekat gold banyak sangat terjadi impulsive corrective. So inilah peluang you untuk grow you punya account dekat sini. So tak perlu 10 setup dalam sehari. You perlukan dalam 1 ke 2 setup saja sehari untuk consistent making profit. Okay. So itu adalah goal. Alright. So kita nak tengok next punya setup dekat mana. Okay, ini adalah time frame M5. Okay, even dekat sini pun ada juga setupnya dekat atas ni. Clear kan? Impulsif, lepas tu korektif. So, apa yang kita nak buat? Kita buat trend line. Okay? Buat trend line. So, macam saya cakap, yang ni ada candle besar kan? Kalau candle itu besar, kita tengok sama ada dia close tak bawah previous low tu. So, as long as dia, walaupun dia dah pergerakan dia besar, tapi dia tak close dekat previous low ni, kita still boleh entry lagi. Adalah peluang untuk kita entry sell lagi. Okay, stop loss kat situ. And then kita punya take profit, kita akan ambil 1:1, which is dalam 245. TP kita pun dalam 245 juga. So, dekat bawah ni. Dah sampai TP dah. So, teknik ni sangat-sangat profitable. Saya boleh katakan profitable, and kita kena tunggu setup yang yang clear dululah. Maksud dia bila ada structure yang clear baru kita boleh entry. Kita tak boleh main entry macam tu je. Alright. So banyak lagi terjadi. So macam ni. Ini adalah setup yang sangat-sangat clear. Okay. Ini kalau tak masuk ni boleh katakan rugilah. Sangat-sangat rugi. Impulsive movement, corrective movement sangat-sangat clear. Based on timing dia pula, based on size candle dia, based on consistent movement dia, memang sangat-sangat clear. So apa yang kita buat? Kita buat trend line. Kita akan buat counter trend line. Macam ni. Counter trend line. Okay, kita tengok. Yang ini adalah channel pattern. So basically kita akan entry on breakout and close di luar kawasan corrective structure dekat sini. So kita akan entry sell dekat sini. So stop loss kita akan letak atas ni. So basically kita tengok berapa entry dengan stop loss kita, lebih kurang dalam 472. Kan? 480 lah kan? So, kita punya TP pun kalau nak ambil 1:1, kita boleh ambil 482 juga. Kan? So, kalau nak ambil 1:2, boleh ambil dalam 1000. So, which is kat bawah ni. Ataupun kalau you nak gunakan Fibonacci expansion, ni boleh ambil 1, 2 dan 3. So, kita akan ambil FE 100. Okay, nampak tak? Once dia sampai FE 100 je, dia turun naik atas. So, basically FE 100 ni sangat-sangat tepat jugalah. Boleh katakan, tak adalah 100% tepat, tapi boleh dikatakan tepat jugalah. Ada tak contoh impulsive corrective yang fail? Ada. Mesti ada. Impulsive corrective yang fail mesti ada. Kejap saya cari jap. Okey. Mungkin ini impulsif, dia ada korektif tapi dia tak breakout dekat atas kan.
Dia dah breakout kat bawah ni dulu dah. So ini kita memang tak akan ambil. Kejap saya cari impulsive corrective yang fail. Alright, yang ini. So basically yang ini adalah impulsive, yang ini adalah corrective kan. So basically apa yang kita nak buat adalah kita nak buat trend line. So macam ni pula kalau sebabkan dia punya movement sangat-sangat besar kan, bila you entry dekat atas ni buy, stop loss kat bawah ni, nampak tak? Dia kena stop loss. Sebabkan dia punya movement, dia dah lepas, dia punya close tu, dia close dekat atas previous high lagi. So that's why, kalau dia punya movement tu, let's say dia break trend line tu, dia break sekali dengan previous high ataupun previous low, kita tak nak ambil. So, kita nak play safe lah dekat sini. Kita nak play safe. So that's why saya boleh katakan teknik ni boleh dia punya probability sangat-sangat tinggi jugalah. Okay, dekat sini mungkin ada yang fail. Okay, kalau macam saya lah, saya akan ambil juga trade ni sebab nampak macam impulsive corrective kan, impulsive up, corrective down. So apa yang saya buat trend line dekat sini. Basically dekat sini ada breakout and close di atas kawasan corrective structure, and stop loss kita letak sini. Dia kat sini kita punya setup dah jadi fail lah kat sini. Tapi kalau ikut trend pun sebenarnya setup ni still market adalah downtrend. Dia punya trend adalah downtrend dekat sini kan. So kita punya kadang-kadang kita lawan trend kan. Kita ambil impulsive corrective tu lawan trend. Jadi mungkin kat situlah kita punya setup akan fail. Alright. So ada je setup yang fail setup. So that's why kalau boleh kita nak masuk dekat timing yang betul and then masuk dekat trend yang betul. Ikut trend lah. Kalau dia uptrend, kita nak follow je trend uptrend. So kita nak ambil corrective down, impulsive up. So kita nak ambil yang tu. So kalau lawan trend tu mungkin dia akan mengurangkan probability kita lah. Nak backtest data lama, sifu pakai software apa Saya tak pakai software apa-apa untuk backtest. Saya tak suka backtest sebenarnya, saya suka forward test. That's why kalau macam nak forward test, just depo je dalam $50 ke $50 ke, macam kalau macam $50 tu terlalu banyak, boleh je letak dalam $10 ke, pakai akaun micro ke apa kan. Just buat forward test. Okay, sebab forward test tu kita boleh belajar dengan apa yang kita dah buat silap. Sebab kalau setakat backtest, kalau saya lah, susah kalau untuk kita belajar sebab kita tak rugi apa-apa kat situ. Tapi kalau kita forward test, bila kita hadap kerugian tu, kita akan belajar kan. So kita akan take note benda tu seriously. Tapi kalau setakat backtest, benda tu tak terjadi loss ke apa ke, macam tak jadi apa-apa. So kita akan abaikan benda tu kadang-kadang. So that's why kalau nak test, saya memang sarankan buat forward test di live account. Tapi janganlah burn sampai $1,000 nak buat forward test kan. Letak dah dalam $30 ke amount yang you sanggup loss. So that you boleh tahu you punya true performance macam mana. Okay, sebab backtest ni dia tak ada dia tak ada main dengan emosi kan. So dia tak ada main dengan semua benda lah. Sebab backtest ni dia macam demo lah. Dia macam demo, dia tak ada main emosi. So that's why kalau kita trade account demo, semua profit je, biru je. Once kita trade dekat account live, kenapa kita loss? Sebab bukan sebab teknik, sebenarnya sebabkan emosi. Sebab kadang-kadang kita dah confused sama ada nak buy ke nak sell. Sebabkan kita ada fear, kita ada greed apa semua. Yang tu menyebabkan kita effect dekat kita punya decision making. So basically nak train kita punya emotion, greed, semua fear kita kena buat forward test. Alright. So baru-baru ni pun saya ada forward test juga sebab saya baru belajar juga. Ada satu teknik ni nama dia induction. Saya still forward test lagi. Macam hari tu saya ada post kat dalam group yang daripada $37 tu jadi dalam $500 macam tu. Yang itu saya tengah forward test lagi sampai sekarang. Cuma yang tu kalau boleh saya nak forward test sampai 3 bulan dulu baru saya akan ajar syllabus yang tu. Sebab yang tu pun saya baru belajar. Macam saya sekarang pun saya still belajar lagi. Tak ada istilah macam okay dah banyak ilmu dah cukup. Tak ada. Kita still top up. Mungkin ada benda yang kita tak tahu lah kan.
So kita kena still top up ilmu sentiasa. Right? So nanti yang tu insyaAllah, yang induction tu kalau everything goes well, saya akan ajarlah dalam webinar nanti. Right. So saya dah tunjuk dah contoh-contoh impulsive corrective yang tadi dekat goal. Sama je dekat GBP JPY ada juga. So macam yang saya cakap, kalau pair tu dia tak ada movement yang clear, then pindahlah ke pair lain. So jangan stick dekat, kalau macam impulsive, kalau you nak trade impulsive corrective je, memang you kena banyak pair lah. Maksud dia bukan trade banyak pair sekali. You kena filter banyak pair. So you kena pilih lah pair mana yang mempunyai setup yang clear. Okay. Scalping. Teknik ni boleh gunakan untuk scalping juga. Kalau you gunakan dekat M5 ke M1 ke, tak ada masalah, boleh gunakan untuk scalping. So kalau you gunakan dekat M5, you boleh dapatkan short term punya ni lah. Short term punya trade. Maksud dia, you punya trade tu akan jadi short term lah. Maksud dia akan jadi sekejap je. Alright. So basically yang ini, so kita boleh ambil yang dekat sini kan impulsif, ada korektif. So kita boleh ambil yang dekat sini. Tapi yang ini saya tak, mungkin saya tak akan masuk lah sebab dia punya breakout tu tak berapa nak strong. Nampak? Candle dia kecil-kecil je. Candle dia kecil-kecil. So saya tak suka masuk dekat setup yang macam ni. Okay. So kalau nak kecilkan lagi time frame. Tadi kita tengok M5 kan. Sekarang kita tengok M1 pula. Tengok ada tak setup yang clear. Okay. So ini pun kita boleh ambil positive, corrective. Sebab ini ikut trend kan. Kita akan entry based on breakout from the counter trend line. Kan? Breakout from the counter trend. So breakout counter trend, stop loss kat sini. Kita ambil 1:1 dah cukup dah untuk kita entry. Kan? Kita dah tahu dah macam impulsif tu adalah movement yang mengikut arah trend. Jadi inilah impulsif, ini adalah korektif. So kita nak entry masa dia buat korektif yang clear. Korektif dia masalah dia bila dia buat korektif yang tak clear. Itu je masalah dia. Macam ni kan. Yang macam ni korektif dia tak clear sebab korektif dia macam straight macam ni. Dia tak ada buat zigzag macam ni. So kita tak boleh nak buat trend line. Jadi itulah masalahnya kalau kita gunakan impulsif korektif 24 hours. Macam saya cakap, impulsif korektif ni dia tak terjadi 24 hours. Korektif area nak tunggu key level break tak? Kalau yang ini tak perlu nak tunggu key level break. Masuk je. Sebab ini kita trade based on structure. Kalau nak tunggu key level, kalau macam key level break tu kita, kalau dia punya movement dia macam ni. So macam ni, movement dia straight macam ni, kita tak boleh nak gunakan impulsive corrective movement dan kita gunakan key level lah. Macam tu lah. Alright. So selalunya impulsive corrective ni kita just gunakan trend line sahaja untuk kita filter. Okay. So macam ni. So breakout daripada trend line tu, apa yang kita boleh buat? Kita buat sell, stop loss kat sini, TP 1:1, cukup dah. Tak perlu nak TP jauh-jauh. Right. So masalah jadi masalahnya bila ada corrective movement yang macam ni. Okay. Corrective movement yang macam ni tu kita tak boleh nak buat trend line lah kan, sebab dia punya corrective movement straight. So yang ini kita tak boleh gunakan impulsive and corrective punya strategi. So kita boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan strategi yang lain. Kita boleh gunakan support dan resistance. Kita boleh gunakan apa lagi? Banyak lagi lah strategi yang kita boleh gunakan kat sini. Candlestick ke kan, macam tu kan. So kita kena alert lah dengan perubahan market structure. Alright, so far ada soalan tak tentang impulsive and corrective ni? Okay, saya nak sebelum saya nak buka soalan, saya just nak tunjukkan beberapa pattern dalam corrective punya movement lah. Okay, sebab corrective movement ni dia ada banyak pattern. Okay, maksud dia pattern yang terjadi dalam corrective tu ada banyak. Kan boleh, yang selalu kita nampak adalah pennant lah. Pennant yang macam ni. Saya buat kat sini lah. Macam ni. So kalau kita buat trend line macam ni. Ni boleh katakan pennant kan.
Kalau triangle pula, kalau triangle dia boleh jadi macam ni. So apa yang kita buat trend line. Okay, lepas tu korektif dia boleh jadi irregular triangle. Okay, irregular triangle kejap lagi saya explain. Dia boleh jadi macam ni juga, which is flat. Okay, flat pattern ni kita gunakan line je lah, tak perlu gunakan trend line, kita gunakan line support and resistance macam ni je. Macam tu. Right, so ini adalah flat, kita ada rectangle, kita ada pendant, kita ada triangle, kita ada channel punya pattern. Okay, channel biasalah macam ni. So trend line kita akan jadi macam ni. Okay, so movement dia macam ni lah. So and then yang last kali, pattern ni kita tak nak trade. Okay, tapi dia akan jadi, ada juga terjadi dalam market, dia akan jadi macam ni. Okay, yang ni kita panggil irregular triangle. Okay, pattern-pattern ni semua saya ambil dalam konsep elite wave. Alright, so selalunya dalam elite wave, yang ini kita panggil normal triangle, which is kita akan ada kiraan A, B, C, D, E. Kan? So, masa elite wave saya tak berapa nak explain sangat malam ni. Saya just explain benda yang simple je, impulsive corrective. Sebab impulsive corrective ni pun saya ambil based on elite wave juga. Dia saya ambil based on elite wave punya konsep. Alright, so kalau macam yang terjadi macam ni, dia adalah irregular triangle kita panggil. So A, B, C, D, E, baru dia meneruskan perjalanan ke bawah. So dekat sini lah ramai yang confused sebenarnya. Sebab apa? Sebab sekejap dia break previous high, sekejap dia break previous low, sekejap dia break previous high balik. Jadi kat sini ramai yang confused. Tapi sebenarnya dia buat irregular triangle. Kita tengok based on previous movement dia, kalau previous movement dia down, so kita boleh expect the next market movement adalah down juga macam ni. So selalunya yang ni kita boleh nampak dekat korektif punya structure lah, which is A, yang ni adalah B, yang ni adalah C. Dalam A, B, dalam A ke B tu dia buat macam ni lah, A, B, C, D, E. So itu dalam wave punya count lah, tapi saya tak nak peningkan you punya kepala untuk ajar elite wave lah malam ni kan. Saya just nak bagi tahu kalau structure macam ni kita tak nak trade. Sebab kalau structure macam ni, dia punya breakout tu dia akan jadi breakout dekat previous low. Jadi breakout tu terlalu jauh, and then stop loss tu pun terlalu jauh. So tak relevan untuk kita trade untuk yang inilah. So basically sebab kita trade based on breakout, jadi kalau trade based on breakout kita tak, untuk pattern ni memang tak relevan untuk trade based on breakout. Tapi kalau you tahu macam mana nak kira wave kan, you tahu macam mana nak kira korektif punya wave, dan you boleh masuk dekat atas ni lah. So itu kena ada ilmu elite wave lah. Tapi cuma buat masa sekarang saya pun elite wave saya boleh katakan tak berapa nak strong sangat. Saya just tahu macam tu je. Okay, just saya tahu dia punya structure, saya tahu macam mana nak kira. Tapi so far untuk mengajar elite wave tu saya belum ada belum ada konsep lagi macam mana saya nak ajar elite wave tu. Sebab banyak sangat benda yang ada dalam elite wave ni. So basically kalau nampak pattern yang macam ni kita just avoid. Tapi kalau nampak pattern yang strong macam apa yang kita dah lukis atas tu, dan kita boleh masuk dah. Sebab pattern yang macam ni adalah sangat-sangat simple untuk kita nak trade. Trade based on close breakout and close di luar kawasan corrective structure sahaja. Alright. So ada soalan tak tentang elite wave punya trading ni? Teknik scalping sikit. Sama je. Kalau you nak scalping, gunakan teknik yang sama tapi you gunakan dekat M1. Macam saya forward test, kadang-kadang kita dah bosan kan apa yang tengah lepak dengan kawan ke apa ke. Teknik yang saya gunakan untuk scalping adalah impulsive corrective sahaja. Sebabkan kalau scalping, kita perlukan teknik yang mempunyai win rate yang tinggi. Kalau kita nak scalping, gunakan support and resistance ke, gunakan key level ke, sebab dia punya winning rate
teknik-teknik tu boleh katakan dalam 60%, 70% kan. So untuk scalping ni saya selalunya pilih benda yang based on confirmation punya base, and then dia punya rules adalah based on rules yang senang nak faham ataupun senang nak spot. Saya tak nak buat yang susah-susah. Sebab tu kalau saya scalping, kalau gunakan kalau tengah lepak dengan kawan-kawan ke apa ke, just nak buat have fun dengan kawan-kawan kan, just nak buat scalping sikit dengan kawan-kawan, saya akan gunakan teknik yang sama, which is impulsive and corrective. Saya akan ambil based on dekat M1 punya structure. Tapi timing jugalah. Kalau masa lepak tu dalam pukul 9 ke 9 malam ke pukul 8 malam ke, janganlah you pergi trade pair pair yang tak bergerak pula macam Euro GBP ke, sebab Euro GBP dia punya dia punya peak hours dia dalam petang, pukul 3.30 petang macam tu. So you kena tahu timing juga. Okay, saya pernah dengar ramai ambil entry untuk confirmation entry, mereka start follow wave kedua rasanya. So kalau macam saya suka confirmation sebab benda tu senang. Kalau nak trade scalping pun kita yang ini adalah rules based kan, senang nak follow. Breakout and close, itu adalah entry kita. So senang nak follow. Kalau macam based on candlestick ke, based on structure ke, dia punya cara nak entry tu dia agak complicated sikit. Dia ada banyak filter kita. Banyak benda yang kita nak filter kan. Let's say kita ada saya padam let's say kita ada, saya buat dekat real chart terus kan, macam ni kan. So let's say kita nak trade based on support and resistance macam ni. So dekat sini kita ada support. So banyak filter yang kita nak tengok. Kita nak tengok based on candle ni, apa yang terjadi lepas dia ada support, lepas dia test kat support ni. Lepas tu kita nak tengok trend ni dah bertukar ke belum. Lepas tu kita nak tengok dia punya movement dia strong ke tak. So kalau based on teknik-teknik lain tu, dia punya filter tu terlalu banyak. Tapi kalau based on impulsive corrective, kita just tengok structure dia sahaja. Kalau structure dia ada, then kita just terus masuk. So that's why saya suka, kalau scalping saya akan trade based on impulsive and corrective. Okay. Ben belajar fundamental berapa lama? Saya tak belajar fundamental sangat. Fundamental saya tak berapa nak strong sangat. Saya just faham macam tu je. Apa yang saya boleh buat adalah saya boleh buka dekat bloomberg.com, saya tengok dekat poundsterlinglive.com, saya tengok dekat forex live. Okay, kalau dekat handphone pula saya selalu tengok menggunakan application lah, FX Street. So apps yang macam tu banyak membantulah. Okay, so basically fundamental saya tak berapa nak strong sangat lah kalau nak macam nak analisis fundamental tu sendiri. Saya depends dengan statement-statement daripada luar jugalah. Kalau macam apps yang saya selalu guna dalam handphone, saya selalu gunakan Forex Watch. Tapi tu saya tak silap saya, itu dalam Apple saja ada. Forex Watch nama dia. Forex Jam, Forex Watch. Tapi yang tu kena subscribe yang berbayar, tapi yang tu memang sangat-sangat bagus lah. Dia punya ada live update, and then dia ada live news. Dia punya live news tu pula macam live live broadcast lah. Ada orang macam tengah explain lah tentang news tu macam dalam TV. And then dia ada bagi fundamental news, dia ada bagi technical punya news juga. Tapi dia punya apps tu berbayar. Okay, so fundamental punya base saya tak berapa nak strong. Saya still follow, saya just tengok orang lain punya analisis jugalah. Tapi mostly saya refer dekat Forex Watch punya apps dengan FX Street punya news. Kat situ lah saya selalu refer. Right. Any other questions? Ada soalan-soalan lain? Okay, ada soalan-soalan yang lain nak ditanya? Okay, basically impulsive corrective sangat-sangat simple.
kita just trade based on confirmation. Sama juga kalau kita nak trade dekat H4 ke, kan, dekat daily ke, sama je. Cuma beza dia adalah kita punya dia punya time frame lah, time frame dengan dia punya perbezaan stop loss tu. Okay, boleh tengok tak impulsive corrective dekat higher time frame? Boleh. Macam ni dekat H4. Impulsive corrective dekat H4. So kita boleh nampak dekat sini ada satu impulsive, ada corrective. Lepas tu kita based on breakout. Kan? So tapi ni dekat H4 lah. Dekat H4 dia akan ambil masa yang lama jugalah untuk dia bergerak. Sell dekat sini, stop loss kat sini, TP dekat 1/1. So dia punya timing tu akan jadi lagi lama lah. Tapi kalau untuk impulsive corrective ni, sebabkan dia tak terjadi hari-hari tau. So saya boleh sarankan gunakan time frame yang kecil lah, macam H1, paling besar pun H1 lah. Tapi tak ada masalah you nak gunakan time frame yang besar kalau you tak ada masa kan. Kalau you adalah trader yang jenis position trader ke apa ke, tak ada masalah pun nak guna time frame yang besar. Impulsive corrective perlu buat multi time frame juga, fokus satu time frame je. Fokus satu time frame pun dah cukup dah, sebab kita nak ambil kita punya TP 1/1 je. 1/1 ataupun 1/2. Melainkan kita nak ambil TP kita nak hold lama-lama. So yang tu memang kita kena buat multi time frame analysis. Kan? Let's say kita ada setup yang macam ni. Okay. So ada breakout dekat corrective movement. So let's say kalau 1/1 kat sini dah sampai dah. Kan? So kalau kita nak hold lama-lama, kita kena tengok overall trend dia adalah apa. So yang tu baru kita nak kena tengok multi time frame analysis. Tapi kalau kita nak just setakat ambil 1/1 ataupun 1/2, tak perlu nak fokus banyak-banyak time frame. Just fokus kepada satu time frame sahaja. Alright. So macam gold sekarang ni, macam H1 gold sekarang ni, masalahnya sekarang dia tak buat impulsive corrective yang clear, tapi sekarang dia adalah uptrend punya movement. Okay, uptrend punya movement. Jadi apa yang kita boleh buat sekarang? Kita boleh buat, kita boleh apply strategi apa? Kita boleh gunakan key level which is yang dekat sini. Nampak dia ada rejection dekat key level. So kita punya expectation mungkin dia boleh pergi ke atas ini. So kat sinilah kita punya next target untuk gold. So kita kena pandai tackle market tu on a different type of market structure. Kalau ada structure impulsive corrective yang clear, dan kita gunakan apa yang dia dah bagi dekat kita. Okay. Hazli, thank you join juga webinar Hazli. Maverick tak ada. Okay, so boleh tengok tak impulsive corrective dekat higher time frame. So saya dah tunjuk tadi, higher time frame ada je dia punya impulsive corrective berlaku, cuma perbezaan dia punya stop loss tu agak besar lah kan. So mungkin kita tak boleh nak tampung juga kan, sebab kalau kita trade account $10,000 ke $1,000 tu mungkin agak lama jugalah nak tunggu. So melainkan kalau kita ada account $100,000 ke, kita punya frequency trade pun tak berapa nak banyak, so then boleh. Tapi kalau macam sebab kita kadang ada yang full time forex trader yang kita nak cari makan kan dalam trading ni, boleh gunakan time frame yang lebih kecil lah kot, time 15 ke H1 ke. Okay, ada soalan lain tak? Lepas tu sementara saya tunggu soalan, kalau ada soalan lah. Sekarang saya tengah buat satu video tutorial bab demi bab lah. Saya explain dia punya satu bab tu saya buat short explanation. Satu bab ni short explanation. So nanti bila dah siap nanti saya akan send dekat dalam Telegram punya channel yang macam biasalah, tempat yang saya selalu post webinar punya recording tu. So mungkin ada dalam banyak juga bab tu, dalam 9 ke 10 topik macam tu lah saya akan cover. Itu daripada asas sampai lah advance, so that you all boleh macam study ikut ikut topik lah kan. Kalau macam topik ni you ada problem, dan you boleh fokus kat topik tu. Sebab ada yang PM tanya kalau dia nak study kat webinar tu, sebab sekali webinar kan kita macam webinar lama kan, dalam sejam 2 jam, mungkin dia nak cari topik yang dia nak belajar tu mungkin agak payah sikit. So that's why saya just buat
video tutorial based on dia punya topik demi topik. Nanti saya once dah siap nanti saya akan post lah dekat dalam grup. Okay, macam biasa. Okay, other than that ada soalan lagi tak? Macam mana nak handsome Saya pun tak tahulah macam mana nak handsome. Itu bukan bidang saya lah. Hak mana nak tengok pas webinar? Dekat dalam Telegram, sekejap saya cek balik. Saya selalu upload dalam Trend Trading Bootcamp punya channel. Ada satu lagi dengan Stop Hunt punya channel. Kejap saya tengok. Saya selalu upload dalam Trend Trading Bootcamp punya channel. So dekat dalam VIP tu pun saya ada post juga dia punya link tu, mana nak tengok dia punya Trend Trading Trend Trading Bootcamp tu. So dekat situlah saya selalu post. Dekat Stop Hunt just video Stop Hunt sahaja. Okay. So selalunya saya akan post kat dalam Trend Trading Bootcamp lah. Okay, ada tips tak nak confident bila entry? Selalu terlepas clear setup sebab fear. Jangan gunakan modal yang you perlu, itu je. Bila dah takut tu maksud dia you perlulah duit tu. So bila you entry tu tak ada fear ke apa ke, maksud dia you gunakan duit yang betul lah. Sebab trading ni kita tak boleh gunakan duit yang kita takut nak hilang lah. Sebab tu kalau boleh lah, ni just topik ni tak berapa nak kepada trading sangat lah kan. Ni based on cash flow punya management. You nak manage you punya cash flow. Trading ni kalau boleh lah. Sebab saya boleh katakan trading ni boleh katakan part time lah. Sebab apa full time saya rasa saya punya full time saya pergi saya ada juga handle business lain which is saya punya cash flow yang lain. So kalau saya punya trading loss ataupun saya punya trading tak berapa nak konsisten bulan tu, ada business yang boleh support saya punya cash flow. Kan? Sebab trading ni adalah investment. Sama juga, tak kisahlah you buat stocks ke apa-apa investment ke. Investment ni adalah boleh katakan duit tepi lah. Duit tepi kalau you ada cash yang banyak. Okay, kalau you ada cash yang banyak, then you boleh fokus kepada investment. Maksud cash yang banyak tu maksudnya cash reserve you dah banyak lah daripada you punya business, daripada you punya kerja ke apa ke. Let's say you dah kumpul dalam 10 juta ke apa kan. Maksud dia kalau you tak bekerja pun you still ada backup money untuk survive. So boleh lah you nak fokus kat forex sahaja ke apa ke. Tapi so far kalau macam saya forex ni saya boleh katakan part time lah. Sebab ini adalah investment sahaja. Investment ni kita nak tengok return on investment. Return on investment ni tak kisahlah apa-apa investment pun kita tak boleh expect dia akan dia akan jadi profitable. So kita kena tahu setiap risiko yang ada dekat dalam investment tu. Tak kisahlah property ke, even property pun ada risiko juga. Siapa kata main property ni tak ada risiko, tak ada loss? Ada je. So sama juga. Kan? So kita kena ada perbanyakkan lagi kita punya cash flow tu. So kalau you kerja, teruskan you punya kerja, and then kalau boleh run business lah. Sebab business tu itu adalah salah satu cara yang untuk kita dapatkan generate kita punya income tu dengan lebih lancar lagi kan. Sebab tujuan kita nak trade ni sebenarnya ramai yang ada tujuan yang sama. Kita nak make extra income. Tapi ramai yang buat cara yang salah. Untuk dapatkan extra income, banyak lagi benda yang kita boleh buat. Trading ni, yes, adalah investment. So, kita kena act trading ni adalah investment juga. Jangan jangan buat trading ni macam gambling pula. So, kita still running lagi business kita. Trading ni kita buat so that kita punya cash flow tu sedap lah sikit kan every month. So, kita punya goal semua sama. Kita nak ada cash flow yang cash flow yang stable. Supaya kita boleh dapat survive kan in life kan. So
kena belajar lah banyak benda, bukan belajar trade je. So jangan anggap belajar trade je terus dapat berjuta-juta lepas tu dah fokus trade je. Jangan fikir macam tu. You kena banyak backup plan. So perbanyakkan belajar lah. Even saya pun sekarang still belajar lagi business, macam mana nak handle business, macam mana nak handle staff apa semua kan. So benda-benda tu kita kena keep on study. Alright, stack combo barang padu tu. Itulah. Ni baru hari ketiga ni. Tapi itulah. Tengok macam mana nanti. GJ macam mana? GJ GBP, GJ dengan GU sekarang dia macam pening sikit. So dia macam sideways punya movement. Okay, so saya tengok H4 kejap dulu. Tapi kalau based on H4, saya boleh katakan ada peluang untuk dia turun. Sebab kalau kita tengok based on impulsive and corrective movement lah. Okay, kalau kita tengok movement yang ini, dia punya movement strong tau. Strong je, straight ke bawah. Tapi movement yang ini, dia buat nampak zigzag. And then apa yang terjadi dekat penghujung ni pula, kita zoom in sikit, dia dah start weak. Okay, so apa pattern ni sebenarnya? Dalam elite wave, ini adalah ending diagonal. Ending diagonal. Kalau you tengok dalam Google ke apa ke you search, apa itu ending diagonal, nanti you boleh tahulah kenapa saya cakap ini ending diagonal. So ending diagonal ni adalah penghujung trend selalunya. Okay, ending diagonal. So ending diagonal ni berada dekat mana pula? Impulsif, korektif, kat penghujung korektif, and then plus ada apa dekat situ? Ada resistance. Okay, past resistance yang berlaku dekat situ. Okay, so ada ending diagonal dekat area resistance. So untuk long term punya view, saya boleh katakan GJ mungkin ada possibility untuk turun ke bawah. Okay, so kalau dia turun ke bawah, kalau betul ini adalah impulsive movement untuk turun ke bawah, dia akan buat impulsive movement yang strong macam ni lah. So dia punya pergerakan dia akan lagi laju ke bawah. Sebab so far kenapa pergerakan dia agak slow sekarang? Sebab dia berada dalam fasa corrective movement di higher time frame. So sebab itulah dia punya pergerakan agak slow sikit lah. So ada potential juga lah GJ ni untuk turun ke bawah lagi. Right. So pandai-pandailah dekat lower time frame tu kita ambil lah peluang macam mana kita nak entry tu based on apa structure yang terjadi bila dia turun ke bawah tu. Alright. So any other questions? Ada soalan lain tak? Okay, kalau tak ada soalan lain, rasanya kita dah boleh end dah webinar kita. 1 jam 18 minit. So tak adalah ambil masa yang lama sikit kan. So okay lah. Kalau lama-lama pula you all pula ngantuk kan. So that's why saya nak percepatkan semua. Buat short punya webinar sahaja. Okay, last saya open. Ada soalan lain tak? Saya open 1 minit. Kalau tak ada, saya rasa kita end webinar kita. Alright. So last saya nak open dalam masa 1 minit. Selalu webinar bila je? Okay, selalunya saya macam sebelum ni saya buat setiap minggu. Cuma sekarang saya agak busy sikit sebab wife dah nak bersalin. Lepas tu ada business macam sebab saya ada run swimming club juga. Swimming club sekarang kan macam PKP ni ada macam problem sikit dengan sukan kan. Dia tak bagi swimming club running. Dia tak bagi orang run swimming pool. Jadi sekarang pula ada banyak meeting lah. Kita nak meeting dengan KBS apa semua. So agak busy sikit sekarang. Banyak busy handle business lah. Handle business dengan handle wife nak bersalin dengan semua. So nanti kalau dah settle semua, kita akan berbalik kepada webinar mingguan pula. Member saya nak join, berapa ya yuran sekarang? Alamak, saya sekarang tak ada buat open class kat public lah sekarang.
Tak apa, just you kan dah belajar kan, apa semua just ajarlah dia apa semua. But nanti insyaAllah saya akan buat juga IGTV dekat IG tu. Saya akan buat macam dulu punya lah, IGTV, so boleh belajar kat IGTV. Sebab group saya rasa saya tak open lagi kot. Saya just maintain apa yang ada sekarang je. Sebab nak open nanti dia akan jadi lagi busy kan. So buat masa sekarang ni belum lagi lah, sebab memang terlampau busy sangat dengan bisnes-bisnes yang tertangguh apa semua kan. Bang, group discussion ada ke? Ada group WhatsApp. Saya pun terfikir juga sebabkan dalam VIP group sekarang, saya dah tak open dah additional members. Mungkin saya akan invite semua dalam VIP tu ke dalam WhatsApp group. Kita ada WhatsApp group sebenarnya, tapi itu untuk yang join trend trading bootcamp apa semua yang sebelum-sebelum ni lah. Tapi tak apa, nanti insyaAllah saya akan invitekan semua dekat dalam group tu, sebab ramai juga dekat dalam group tu, ada 176 kan. Saya pun tak sure WhatsApp sekarang boleh limit berapa orang. So saya just try je bagi link. Saya takut nanti bila saya bagi link, bila dah cukup 200 dia dah tak lepas dah. So saya tak sure berapa maksimum untuk partisipan dalam group WhatsApp tu. Tahniah Abah dah selamat menyambut kelahiran anak. Thank you Asif. Okay, kalau tak ada soalan lagi, saya rasa kita dah boleh end kita punya webinar. Macam biasa kita boleh kita akan sambung kita punya next topik dekat next webinar kita. Saya akan bagi tahulah apa topik yang kita akan cover ke next webinar. Tapi nanti yang terbaru ni pula saya akan buat satu video tutorial tu. Macam biasa saya akan announce juga dalam group nanti. Once video tutorial tu dah siap, saya akan hantarlah dekat dalam channel semua dengan dalam group WhatsApp semua. Okay. And then kalau ada apa-apa soalan ke apa ke, boleh direct ke IG ke WhatsApp ke. Mungkin akan ambil masa sikit nak reply, tapi boleh tanyalah direct kalau ada apa-apa soalan. Boleh tanya juga Irfan juga, sebab Irfan pun mostly apa yang saya tahu, saya dah banyak ajar dekat dia. So mungkin kalau ada soalan, kalau saya terlambat reply ke apa ke, boleh tanya Irfan lah. Sebab mostly apa-apa new teknik ke apa strategi ke apa ke, saya akan ajar dia dulu. Okay, saya akan share dulu sebab dia kawan kan. So saya share dekat dia dulu lah. So apa-apa soalan pun boleh tanya dia juga. Okay, so thank you kepada yang attend webinar malam ni. Kita akan jumpa di webinar akan datang. Saya akan announce lah bilanya webinar akan datang, saya akan buat. And sama juga, if ada soalan boleh tanya saya direct. Tanya je dekat Instagram ke, tanya dekat direct ke WhatsApp ke. Alright. Nanti insyaAllah saya akan reply satu-satu. Okay, thank you semua sebab join webinar malam ni. 1 jam 23 minit ni. Lama juga ni, ingatkan nak buat sekejap je, tapi tiba-tiba lama pula. Okay, tak apa. Alright, so untuk recording ni kejap lagi saya akan download and saya akan upload dalam channel Trend Trading Bootcamp lah. Right, so jumpa you all di webinar akan datang.